Jadi kita dah request dekat Zoom untuk record. Okey, untuk permulaan ni kita baca doa dululah penerang hati supaya kita lancar ilmu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih alaina hikmataka wa syur alaina min hadani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillah. Ini kita akan masuk tajuk kelima. Kalau siapa-siapa di sekolahnya ataupun di tuition dia dah lepas dah tajuk 5 ni. Okey, bab yang kelima ni kita anggap ni sebagai revision. Okey, yang mana yang belum masuk lagi dekat sekolah dia dekat tuition dia. Okey, anggap ni sebagai peluang kita lah untuk belajar step by step. Saya akan tunjuk step by step, langkah demi langkah. Kalau ada apa-apa soalan nanti terus tanya saya, jangan senyap sebab parent dah bayar dah sini ni. Okey, RM60 tu tetap banyak walaupun yang tu antara rate yang terendah lah. Okey. Okey, jadi kita modul yang saya bagi tu. Tengok modul yang saya bagi tu. Jadi saya minta maaf lah, ada kesilapan sikit sebelum ni saya bagi yang form 4. Tapi jangan buang, yang tu kita akan gunakan dalam sesi cebat drill nanti. Okey. Saya tak mau panjang-panjang sebab yang first ni dia lebih kepada teori. Teori ni untuk knowledge kita saja, dia tak masuk dalam exam. Tapi saya kena go through juga sebab ada dalam modul. Dalam modul ni saya sendiri yang buat secara personal. Secara pribadi. Saya sendiri yang type semua ni. Okay, dan akan bagi dalam grup parent lepas habis kelas ni. Okey. Page 2. Okey. Turn to page 2. Okey, kita boleh tengok dekat situ contoh 1, example 1. Ni knowledge ya. Kita nak buat cepat-cepat. Okey, semua dah saya tak dengar feedback ni. Atau ada communication. Okey. Jadi tak apa. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama tengok dekat sini. Apa yang belum ada modul tak apa tulis dulu. Tema jawapan yang saya buat ni pun saya akan bagi yang berwarna nanti dalam grup parent lepas kelas ni. Siapa-siapa yang tertinggal ataupun tak sempat masuk, lewat masuk ke boleh. Okey, jadi kita akan go through laju-laju sebab ini cuma knowledge. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, saya dah tulis lah, sumber pendapatan kerajaan ataupun source government revenue. Okey. Jadi yang ini untuk apa? Huraian. Okey, huraian dia boleh tulis yang pertama sekali untuk mentadbir negara. Okey. Yang pertama sekali ya. Ada soalan? Ada? Okey, kalau ada apa-apa boleh buka mic ataupun tulis dekat ruang komen tu lah kalau ada apa-apa masalah. Nanti saya akan tengok. Okey? Tengok contoh satu. Dan kita akan tengok huraian dia lah. Okey, yang first kali yang pertama ialah sumber di fasa pertama 120 penerima divaksin dari Januari lalu. Adik, alihkan kipas tu kakak. Dah, thank you. Recording in progress. Nice. Bodoh, kau tengok budak-budak tengok. Suara cikgu dengar tak dengar?
Oh, suara saya tak jelas lagi ya. Okey, sorry sekejap. Kalau saya duduk kat depan ni jelas tak? Jelas? Jelas. Tapi kalau saya jalan, Tak dengar langsung. oh tak dengar langsung. Okey. Jadi saya cuba duduk dekat sini sajalah. Okey, saya hadkan pergerakan saya. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, saya nak feedback macam tu lah. Okey. Nanti saya akan bincang dengan tim teknikal saya. Okey, yang pertama sekali kita tengok yang tadi sumber pendapatan negara. Okey. Yang pertama sekali kalau kita tengok kat uraian yang kita tulis adalah untuk tujuan mentadbir negara. Ni sebab ini knowledge saja. Okey, umum saja. Contohnya kerajaan gunakan cukai yang mak ayah kita bayar, yang abang kakak kita bayar untuk selenggara jalan raya, untuk bina sekolah, untuk bina hospital. Okey, yang tu ialah tujuan cukai. Okey, yang second, jadi juga untuk pembangunan. Okey, pembangunan negara ni kalau kita tengok dulu-dulu. Okey, masa saya kecil, saya di Mindef, ayah saya masa tu askar. Masa tu baru ada LRT untuk kemudahan pengangkutan awam. Lepas tu kita ada monorail yang dalam bandar. Okey, sekarang ni kita dah ada MRT. Yang ni ialah yang kerajaan ambil cukai pada rakyat, dia laburkan balik untuk kemudahan rakyat. Okey. Okey, buat cukup lah. Okey, kita tengok yang latihan 1A. Okey, exercise 1A. Okey, saya akan guna sebelah sini sajalah. Sebelah sana nanti mic saya tak detect. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya. Jadi saya nak buat cepat-cepat sebab dia cuma nulis. Latihan 1A. Okey, exercise 1A. Okey, untuk exercise 1A ni yang pertama sekali ialah untuk polisi kerajaan. Okey, tujuannya untuk polisi kerajaan. Contoh, kalau kita kerajaan nak barang. Okey ya. Macam mana? Sebab saya tak boleh duduk. Saya rasa suara saya boleh dengar lagi bila saya duduk kat sini. Okey. Macam mana nak stabilkan harga barang? Contohlah. Cikgu tak dengar. Tak dengar. Tak dengar langsung. Okey, tak dengar langsung. Okey, saya terpaksa duduk dekat sini lah. Okey, tak apa. Okey, jadi antaranya kerajaan boleh import. Contohlah kalau kita kekurangan bawang, okey, kerajaan boleh import daripada negara India. Okey, bila dia import pada negara India, jadi bekalan tu stabil lah. Jadi harga pun pemborong boleh tawarkan dengan harga. Dah. Ya. Kenapa terlupa tutup mic? Okey ya. Jadi dia akan harga yang lebih stabil lah. Okey. Jadi ada juga untuk contohlah sekarang ni musim Covid, kerajaan buat polisi vaksin percuma kepada seluruh rakyat. Okey, bila vaksin percuma kepada seluruh rakyat, yang tu pun memerlukan kos. Kalau kita tengok sebelum ni perbelanjawan kita 74 bilion. Lepas tu ada lagi penambahan 5 bilion. Jadi yang tu semua daripada cukai rakyat yang ayah kita bayar, mak kita bayar, kakak abang kita bayar. Okey? Okey. Yang seterusnya, yang kedua ialah kawalan barangan ataupun perkhidmatan. Okey, macam tadi lah.
Okey, jangan stres lagi ya. Yang ni cuma untuk okey boleh kita Nas. Yang ni cuma untuk knowledge kita saja, dia tak akan masuk exam pun. Okey, kerajaan buat silibus ni untuk kesedaran rakyat. Jangan ni kena hafal ke apa macam sejarah tak okay. Nanti bila kita buat calculation, yang tu baru best. Okey. Tapi itulah. Saya pula tak best lah sebab tak nampak muka saya kat depan tu. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Macam tadi juga kawalan barangan. Lepas tu kita kena tengoklah perkhidmatan. Okey, perkhidmatan macam mana pula? Yang ni contohnya kerajaan dia bagi kawalan untuk perkhidmatan, contohnya penjualan arak. Okey, lepas tu rokok dengan aktiviti perjudian. Jadi dia nak kawal benda tu, dia kenakan cukai. Okey, jadi siapa nak main judi boleh, tapi dia kena bayar cukai tambahan, cukai hiburan contohnya. Kalau dia nak minum alkohol ataupun minuman yang memabukkan, dia pun boleh minum, tapi dia ada dia punya cukai dia sendiri. Okey, jadi pun menjana dalam pendapatan kerajaan untuk perkhidmatan. Okey, yang seterusnya kita nak cepat je ni. Kita tak mau yang teori ni. Okey, alat kewangan untuk stabilkan ekonomi. Okey, stabilkan okey. Jadi untuk stabilkan ekonomi ni, contohlah. Okey, sekarang kita kerajaan tak dapat pendapatan banyak daripada pelabur. Jadi kerajaan akan buat suntikan fiskal. Okey, dia akan suntikkan dana kepada GLC, kepada rakyat melalui BRIM, bukan BRIM lah sekarang ni dia panggil DDR kan. Lepas tu ada geran-geran, okey. Iaitu untuk stabilkan ekonomi. Okey, kita boleh buat huraiannya ialah suntikan dana kepada pasaran. Okey, ataupun dalam pasaran. Okey, boleh nampak Okey, nanti saya cuba jugalah duduk macam kat depan ni kan. Okey, sebab saya tak selesa bila saya tak nampak saya dalam skrin tu. Tapi tak apa, ini sebab teknikal. Okey, jadi yang ni ialah suntikan dana dalam pasaran. Contohnya, sekarang kita tengah susah. Jadi kerajaan akan suntik dana kepada PKS, perusahaan kecil dan sederhana macam kilang-kilang tu untuk terus survive, jangan buang pekerja dan juga dapat terus bayar gaji. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita tengok dekat latihan 1B. Okey, muka surat 2 juga. Latihan 1B. Okey, dekat sini Kita tengok dekat situ. Kita sekarang ni nak tengok ialah jenis-jenis cukai. Okey? Dan pihak berkuasa mana yang akan kutip cukai tu. Sebab kena faham, sistem di negara kita ni, negara Malaysia, dia ada sistem pemerintahan negeri dan juga negara. Okey? Macam negara kita ada parlimen, lepas tu kita ada Dewan Negara. Okey, yang tu di peringkat kebangsaan. Tapi di peringkat negeri-negeri pun ada juga. Kita ada sidang DUN, okey, Dewan Undangan Negeri. Okey. Jadi saya pandang ini dulu. Okey, tak apa, jadi cuma dia macam knowledge saja saya padam. Nanti kita nak tumpukan lebih kepada yang calculation. Okey, yang pertama sekali kalau kita tengok dekat situ ialah cukai yang dikenakan kepada pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Okey. Yang ini ialah cukai tanah. Okey, saya dah tulis dah dekat situ cukai tanah. Jadi pihak yang mengutip cukai tanah ni ialah Jabatan Tanah dan Galian Negeri. Okey, dia state ataupun negeri saja, dia bukan kerajaan pusat. Okey. Yang kedua dekat situ ialah cukai yang digunakan. ada adik siapa tanya soalan tu? Okey. Boleh mute tak? Okey Okey, tak apa.
Okey, yang kedua ialah cukai yang dikenakan kepada individu ataupun orang perseorangan ataupun syarikat. Okey. Yang ni kepada individu ataupun syarikat. Contoh yang ni ialah cukai pendapatan. Okey. Yang apa tu bertanggungjawab untuk kutip cukai pendapatan ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN. Okey, yang ketiga pula kalau kita tengok dalam buku ni yang ketiga, kita tengok itu cukai yang dikenakan terhadap barangan dan perkhidmatan. Dulu kita ada GST, sekarang kita berubah pada SST. Okey. Yang ini ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, jenis cukai ialah cukai jualan dan perkhidmatan. Ada orang tanya saya lah, antara GST dengan SST, yang mana lagi baik? Okey, kalau nantilah siapa-siapa masuk universiti kan, soalan TITAS ataupun soalan thinking skill, ada soalan macam ni. Jadi nak jawab macam mana? Okey, yang ni dia tak ada betul, tak ada salah, ni just pada pendapat kita sendiri. Kalau kita tengok SST dengan GST, dia tetap cukai. Cuma GST tu dia akan terpamer dekat resit. Kalau kita beli, contohlah kita beli dekat Eco, Eco kedai RM2 tu, kita beli, dia akan letak dekat situ GST berapa. Kita akan bayar GST. Tapi dalam sistem SST, dia tak akan pamerkan dalam, dia tak akan pamerkan di dalam resit kita. Jadi kita tak tahu kita bayar cukai berapa, tapi kita bayar. Jadi yang tu perbezaannya. Dan kalau GST ni, kalau peniaga dia tak boleh tipu. Okey, sebab kalau SST kita boleh declare sendiri, setengah-setengah perkara kita boleh declare sendiri. Okey, sekejap saya tengok ada message parent. Okey. Okay, siap. Saya reply message parent. Okey, kita sambung balik. Okey. Jadi, kalau tanya saya yang mana baik, dua-dua cukai, dua-dua kita kena bayar dan memang tanggungjawab kita lah sebagai warga negara untuk sumbang balik kepada kerajaan. Jadi tak kisahlah yang mana pun janji kita sebagai rakyat, kita bayar cukai. Okey, seterusnya kalau kita tengok ialah cukai yang dikenakan kepada pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan. Okey, yang ni ada dalam silibus kita, nanti kita akan buat calculation ikut cc, ada yang 250 cc dan ke atas. Okey. Jadi cukai ni ialah nama dia cukai jalan. Cukai jalan ni murah je. Kalau motor tu saya rasa cukai dia RM2 saja. Tapi yang mahal ialah insurans. Okey. Jadi pihak yang akan kutip cukai jalan ialah Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, JPJ. Okey, JPJ ni dia di bawah Kementerian Pengangkutan. Kalau menteri kita sekarang Datuk Seri Wee Ka Siong. Okey, yang tu ialah Menteri Pengangkutan, dia yang akan kutip melalui JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan. Kalau tadi cukai jualan dan perkhidmatan dia bawah MOF ataupun Kementerian Keuangan, yang sekarang ni Tan Sri Zafrul, okey, iaitu ialah Menteri Keuangan. Jadi Jabatan Kastam Diraja Malaysia ni ialah terletak di bawah MOF lah ataupun Kementerian Keuangan. Kita kena ingat sebenarnya Jabatan Kastam ni dah ada daripada zaman dulu lagi, daripada sebelum Masihi, macam Mesir Purba. Lepas tu kita ada Mesopotamia, dah ada dah. Okey, sistem ni. Lepas tu sampailah ke negara kita macam Kerajaan Kedah Tua. Okey, lepas tu kita ada Melaka. Lepas tu kita ada lagi macam kerajaan lepas Melaka dia buka Perak, lepas tu dia buka Johor. Semua tu dah ada dah waktu tu. Cuma sekarang ni kita bertambah baiklah dengan sistem-sistem kita. Tapi secara teori ya, secara asas dan falsafahnya, kastam tu dah ada dah pada zaman dulu lagi. Kalau kita Melaka tu dia ada Syah Bandar untuk kutip cukai. Okey, last kali. Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta. Okey, harta tanah. Harta tanah ni contohnya rumah kediaman ataupun perindustrian. Okey, macam kilang-kilang
dan juga bangunan komersial ataupun tanah kosong. Bangunan komersial macam dekat Putrajaya ni kan Syuib dengan Hairul Azrin dia baru buka Bubble Bee, okey, dekat Presiden 15 Putrajaya. Okey, dia beli bangunan tu. Jadi dia kena bayar cukai lah, cukai tanah. Ataupun kita panggil cukai pintu. Lepas tu kalau kita ada macam datuk nenek kita ada sawah padi tapi dia dah tak larat dah nak usahakan sawah padi tu terbiar. Dia jadi tanah yang tak digunakan. Tapi dia tetap kena bayarlah cukai dekat kerajaan negeri. Okey, siapa yang kutip cukai ni? Iaitu pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Kita kalau kita tengok TV kadang-kadang dia sebut PBT. Okey. PBT tu ialah pihak berkuasa tempatan. Okey. Contohnya Majlis Daerah Kajang. Kajang Majlis Perbandaran Kajang. Jadi macam itulah. Okey. Jadi dah settle dah kita punya teori ni. Okey, yang ni barulah kita akan masuk yang SPM punya. Okey, semua buka muka surat 3. Turn to page 3. Okey, semua muka surat 3. Okey, yang ni memang yang kita akan buat dalam exam lah. Okey, kita tengok yang contoh 2 ataupun example 2 tu. Okey, hitung pendapatan bercukai ataupun calculate chargeable income. Okey, kita kena ingat pendapatan bercukai dia berlainan dengan cukai pendapatan. Jangan terkeliru pula. Nanti kita akan bincangkan yang itu. Okey, jadi yang ni saya kena tulis. Okey, semua tengok dulu dalam modul. Okey, yang atas ni. Okey, kita buat sama-sama. Nanti latihan ni saya bagi peluang dekat student-student untuk buat. Lepas tu kita bincang sama-sama jawapan. Okey, kita akan buat step by step. Jangan risau, siapa tak faham terus bagi tahu saya akan ulang balik kalau tak faham. Okey, jadi kita buat sama-sama. Okey, kita tengok yang first dulu. Pendapatan tahunannya berapa? Okey. Sebelum tu saya bagi formula lah. Okey. Nanti kita tanya-tanya pula macam mana kita nak dapat. Okey. Ini ialah kita yang macam besar sangat tulisan saya. Okey, tak apa. Nanti saya akan bagi nota yang saya dah ringkaskan. Okey. Jadi kita akan dapat pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tahunan. Okey. Jumlah pendapatan tahunan kita akan tolakkan dengan pengecualian cukai. Okey, itulah okey, untuk pengecualian cukai ni ataupun tax exemption ni nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Okey. Nanti ada pula yang tanya kan, betul kalau guna DLP tak faham lah term bahasa Melayu. Okey, tak apalah, nanti saya akan tulis juga yang bahasa Inggeris. Okey. Okey, boleh nampak tak yang warna hijau yang Nampak. Ya? Nampak. Okey, cantik.
Okey, lepas tu kita akan tolakkan lagi dengan pelepasan cukai. Okey, nanti saya tunjukkan apa perbezaan pengecualian cukai dengan pelepasan cukai. Okey. Ini kita tolak tadi. Okey. Jadi sekejap. Macam ada dalam grup parent tu macam ada yang tak boleh masuk. Okey. Okey, itu grup lain. Sorry. Okey. Jadi untuk pendapatan bercukai ataupun saya jemput income ni, kita akan tolak nanti jumlah pendapatan tahunan. Okey, jumlah pendapatan tahunan ni ialah contohlah sebulan gaji dia ialah 5,000. Okey, 5,000. Jadi kita akan kira gaji dia setahun. Okey, 5,000 darabkan dengan 12. Yang itu ialah pendapatan tahunan, bukannya yang bulanan. Okey. Cukai dia kira daripada pendapatan tahunan. Okey. Terusnya tengok ialah jumlah pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai ni okey, saya dah bagi dah. Nanti kita akan tengok yang separate punya tu. Okey, pengecualian cukai contohlah kosong, pendapatan kosong sampai 5,000 dia tak kena cukai. Okey. Start pada RM5,000 sampailah 10,000 contoh. Okey, dia kena bayar sekian-sekian jumlah. Tapi kalau pendapatan tahunan dia kurang daripada 34,000, dia boleh dapat potongan daripada kerajaan. Okey, elang dikecualikan cukai tak payah kira. Okey. Yang kawan kita Farhana Balkis, dia dah buat dah. Okey, ada juga yang saya tak tulis dalam ni tapi kita kena tolak. Nanti kita akan tengok, okey? Macam kawan kita dia dah cuba buat dah. Okey, tak apa. Nanti saya bagi peluang kita buat sama-sama. Kalau ada soalan nanti boleh tanya lagi. Oh, dapat 73,300. Okey. Kalau ikut jawapan saya tu ada 61,500. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok sama-sama. Okey, 61,500 macam Anik Iskandar dapat. Okey, tak apa. Salah sekarang tak apa, jangan salah dalam exam. Nanti kita kena tengok, kita tengok sama-sama kenapa salah. Okey. Jadi kita cuba buat soalan ni. Okey, jadi macam biasa kita akan tengok. Kita nak cari pendapatan bercukai. Jadi kita akan tengok ialah jumlah pendapatan tahunan. Okey, tengok dekat contoh tu annual income yang dia bagi ialah 78,700. Okey, kita masukkan nilai dulu. Okey, 78,000. Okey, 78,700. Sekejap, mic saya macam tak function dah. Jadi saya buka mic lah. Okey, jadi 78,700 ialah jumlah pendapatan tahunan. Okey, sekarang kita tolakkan dengan pengecualian cukai. Okey, kat situ dia bagi pengecualian cukai ialah okey, lepas tu kita tolakkan lagi dengan pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai ialah 10,300. Okey, kita tolakkan dengan RM 10,300. Okey, jadi persoalan sekarang ialah elang dikecualikan cukai, nak tolak atau tak? Okey, yang tu kita kena tolak juga. Sebab walaupun tak ada dalam ni, okey, saya tak tulis semua lah dalam ni. Tapi yang mana yang dikecualikan kita kena tolak. Sebab kita tak akan bayar yang tu daripada pendapatan tahunan kita. Okey, sekarang kita kena tolak juga dengan 5,900.
Okay, jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan ialah M 61,500. Okey, semua dapat tak jawapan? 61,500. Dapat kan? Ada tak siapa-siapa yang tak dapat? Untuk saya ulang balik. Semua jelas kan? Okey, kalau semua jelas, cuba buat latihan 2. Okey, soalan A, B, C, D dan juga E. Okey, dia sampai H. Okey, sampai ke belakang. Tapi saya minta buat sampai E dulu. Okey, A, B, C, D, E. Okey, cuba buat sekarang. Buat follow balik saja step-step ni. Oh, dah buat dah. Ada yang saya ambil kelas sebelum ni saya minta buat. Okey, tak apalah. Kita tunggu kawan-kawan yang lain buat, okey? Nanti kita bincang sama-sama. Okey, yang mana dah siap dah nanti selain pada Nurul Hidayah, bila dah siap nanti komen siap dekat situ kita akan terus bincang. Sebab sekarang ni pun dah 33 minit. Okey, dah 1/4 dah daripada masa kita. Okey, boleh buat sekarang. Latihan 2. Kalau tak faham terus tanya saya. Nurul Huda pun dah siap dah. Oh, cepatnya. Okey, tak apa. Kita bagi peluang dekat kawan-kawan lain. Okey. Okey, yang mana ada soalan nanti minta tolong tanya saya. Jangan senyap pula. Okey, yang dah buat dah soalan ni dapat jawapan sama tak dengan saya? 42,700. Okey, Farhana Balkis pun dah siap. Wafi pun dah siap. Sabrina dah siap. Okey. Atas-atas tu ada lagi siap kan? Okey, sama. Okey, kita cek jawapan. Kalau tiba-tiba jawapan saya lain, okey, tolong bagi tahu sebab saya pun tekan kalkulator juga tadi. Okey, jadi kita cek sama-sama jawapan sebab saya rasa semua dah siap dah. Okey, kita cek jawapan. Soalan B pun semua sama lagi dengan saya. Soalan B.
Okey, cantik. Kita tengok yang C pula. Okey, soalan C pun semua betul kan? Sebab senang je. Kita cuba ambil nilai tu kita tolak balik saja. Okey. Sekejap saya ambil gambar sebab nanti saya akan letak dalam grup parent bagi siapa-siapa yang tak sempat salin. Ya. Saya padam yang sebelah sini. Okey, kita sambung soalan yang D pula. D dengan E. Okey, dalam semua jawapan ni yang D tu 39,420. Okey. Okey, saya dah buat pembetulan Okey, terima kasih sebab bagi tahu. Okey, yang D tu. Yang ni. Sebab saya mungkin tersilapkan kalkulator. Okey, semua dah betul. Okey, sambung pula dekat F sampailah H. Okey. F, G dan juga H di muka surat 4. Okey, muka surat 4. Okey, sambung dulu yang 3 soalan tu. Okey, saya rasa semua dah siap juga ni.
Okey, tak apa, saya ambil gambar sekejap. Nanti saya akan terus bagi jawapan lah. Soalan yang ada kawan minta hadis tutup mic. Okey, untuk soalan H ni, okey, kita tengok lah. Cikgu Amirul mempunyai pendapatan tahunan 96,000. Okey, iaitu ialah annual income dia ataupun pendapatan tahunan dia 96,000. Lepas tu 5,200 daripada pendapatan tahunan dikecualikan cukai. Jadi 5,200 tu dikecualikan cukai. Lepas tu kita tengok pula jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai Cikgu Amirul. Okey, pelepasan cukai maksudnya dia tak kena bayar. Okey, kita tengok pelepasan cukai dia individu 9,000. Okey, kita kena tambah 9,000. Lepas tu insurans hayat. Okey, yang tu 7,000 dan insurans perubatan medical insurance. Okey, iaitu ialah 2,300. Jadi kita akan tolaklah sebab yang tolak tu ialah dia tak kena bayar. Jadi kita tolak semua. Jadi kita akan dapat ialah okey, banyak tu ya yang dia kena bayar. Daripada pendapatan tahunan dia sebanyak 96,000 yang dikecuali pendapatan bercukai dia ialah 72,500. Okey, dia tolak cukai.
Jadi yang tinggal sekarang dekat dia ialah 72,500. Kena faham yang jumlah-jumlah yang kita tulis tu bukannya dia terpaksa bayar jumlah tu. Kan. Yang tu ialah daripada pendapatan tahunan dia berapa yang tinggal selepas dia bayar cukai. Jangan tersalah fahamlah. Okey semua settle yang untuk pendapatan bercukai ni. Ada apa-apa soalan tak untuk pendapatan bercukai? Ada semua jelas kan? Lepas ni kita nak tengok cukai pendapatan pula. Okey, jelas, cantik. Okey, semua buka muka surat 5. Turn to page 5. Okey, kita akan tengok contoh 3. Sekejap saya ambil gambar. Okey, semua dah buka contoh 3. Okey, cantik. Jadi kat situ ialah jumlah pendapatan, okey, bulanan kan? Okey, sekejap. Bateri saya nak habis. Saya buka charger sekejap. Jadi tengok dekat situ. Contoh 3, example 3 tu, kalau kita tengok dia tulis jumlah pendapatan bulanan. Okey, bulanan tu tolong tukar kepada tahunan. Itu ada typo. Okey. Lepas tu kita tengok, Encik Romeo ialah 86,500. Okey, pendapatan tahunan dia ialah 86,500. Okey, ini sambil-sambil kita baca soalan, sambil-sambil kita tulislah. Okey, sebab ini soalan dalam penyertaan masalah kita kena ekstrak ataupun kita keluarkan maklumat-maklumat dia. Okey, kita keluarkan dulu pendapatan tahunan dia iaitu 86,500. Okey. Dia berapa? 86,500. Okey, lepas tu dia bagi maklumat lagi ialah 20% daripada pendapatan itu dikecualikan cukai. Okey, 20% dikecualikan cukai. Lepas tu pula maklumat yang dia bagi lagi, dia menderma sebanyak 1,000 kepada zoo negara. Okey, jadi kita kena faham, ada setengah-setengah derma yang kita secara individu kita bagi dekat macam satu badan yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, 86499.8. Okey, yang tu yang soalan mana? Yang ini. Yang tu yang soalan B sorry, soalan H ada yang tulis 18,300. Okey, sekejap. Okey, yang Amir dengan Farhana tanya soalan yang mana? 86499.8 tu, yang mana? Saya tak pasti. Farhana dengan Amir tanya yang mana? Amir tanya 18,300. Okey, 18,300 tu yang mana? Ataupun dah jawab dah. Oh, okey. Saya rasa Farhana dengan
Amir dah jawab dah soalan tu. Okey. Farhana tanya, bila dah tolak dengan 20% tu, jadi dia akan dapat 86,499 ringgit. Okey. Yang tu kita akan buat sama-sama, okey? Ada pengecualian cukai 17,000. Okey. Kita buat sama-sama. Okey. Kita buat step by step ah. Okay, lepas tu dalam soalan kita dia bagi tahu lagi ialah jumlah pelepasan cukai ialah 18,500. Okay. Okay. Cantik. Jadi saya rasa kelas ni memang proaktif sebab dia ada yang buat dulu. Okey, cantik. Okey, sekarang kita cek jawapan sama-sama. Pertama sekali pendapatan bercukai. Okey, kita nak tengok dia dikecualikan 20% daripada pendapatan daripada 86,500 ataupun pendapatan tahunan dia. Okey, jadi kita tengok berapa jumlah dia. Okey. Saya guna marker warna lain lah. Okey. Saya guna warna hitam. Okay, first sekali kita kena tengok dulu yang 20% tu kita kena tolak dulu, kita kena cari berapa nilai yang kita kena tolak. Jadi kita buat 20/100. Okay, lepas tu kita darab dah balik dengan yang 86,500. Jadi kita akan dapat ialah yang saya buat calculation tadi 17,300. Ini ialah 20% daripada pendapatan tahunan dia. Okey, sekarang jadi persoalan kepada kita nak buat apa lagi selepas tu. Okey, sekarang kita akan tolakkan dengan, okey, ini saya buat ini jugalah. Okey, kita ambil dulu pendapatan tahunan dia. Kenapa kena darab dengan 20%? Okey, sebab dalam soalan tu dia kata 20% daripada pendapatan itu dikecualikan cukai. Kita nak tengok berapa yang dikecualikan cukai, yang tak kena bayar, yang kita kena tolak. Okey, dapat tak Liana? Okey, Liana dapat tak? Kenapa kita kena darabkan dengan 20% tu? Okey, cantik. Macam semua buat macam Liana, kalau ada apa-apa soalan terus tanya. Saya boleh terus jawab ataupun saya terus bagi penerangan. Okey. Ya, ada lagi tak soalan ke atas yang saya terlepas pandang tadi? Okey, salah patutnya 49,700. Okey. Okey, tak apa, kita buat sama-sama ya. Kalau ada apa-apa yang tak sama dengan saya nanti kita bincang balik. Okey, kita tengok lagi yang seterusnya. Jadi kita tolakkan dengan ambil yang pendapatan tahunan dia dulu. Okey, 8500. Okey, kita tolak dengan yang dikecualikan. Okey. Ini adalah 18,000. Sorry. Yang 20% ni ialah 17,300. Okey, kita tolak.
Okey, lepas tu dia derma sebanyak 1,000. Okey, tolak lagi 1,000. Okey. Lepas tu dia bagi kita pula pelepasan cukai 18,500. Okey, tolak lagi. Lepas tu ada lagi tak? Yang tu saja kan? Jawapan kita akan dapat nanti kalau kita tolak semua 49,700. Okey, dapat tak sama contoh 3 tu? Apa example 3 dapat eh? Okey, cuba buat pula yang latihan 3 tu. Okey, buat latihan 3 untuk soalan A, B dan juga C. Nanti kita akan bincang jawapan. Ni sama macam tadi, cuma yang ni dalam bentuk ayat. Okey, buat dulu A, B dan juga C. Okey, bila dah siap nanti komen siap dekat situ lah. Kita akan bincang sama-sama. Okey, Hidayah dah siap dah. Okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain sekejap. Sabrina ada soalan? Sabrina nak tanya apa? Okey, okey, boleh. Nanti saya bagi yang rakaman punya dekat Sabrina. Okey, sama-sama. Okey, yang lain saya rasa dah siap dah. Okey, kita bincang dulu soalan ni. Habis saja soalan ni, kita akan rehat 5 minit. Okey? Saya bagi rehat 5 minit. Lepas habis kita bincang exercise 3. Soalan A, B dan juga C. Okey? Siapa nak ke tandas, nanti boleh. Siapa nak refill air, boleh. Siapa yang dah rasa lenguh-lenguh, okey, boleh bangun. Okey, boleh. Untuk rakaman kelas kita, okey, tak kira lah untuk subjek matematik ataupun subjek-subjek lain, nanti admin akan bagi. Okey, sebab saya akan hantar kepada admin. Admin akan compile dengan tajuk-tajuk lain. Nanti dia akan bagi dekat semua. Okey. Tapi kalau matematik saya akan tambah lagi nanti. Dengan video pro pengajaran saya akan letak dalam YouTube. Nanti saya akan bagi juga link dalam grup parent. Okey, jadi kita bincang dulu yang latihan 3 ataupun exercise 3. Okey, sekejap saya tengok dalam grup parent. Okey, siap. Okey, kita sambung balik. Okey, sekejap. Ada lagi mesej. Okey.
kita tengok jawapan untuk A, B dan juga C. Okey, untuk Hana nanti semua akan dapat yang rakaman tu. Okey, semua dapat tak jawapan sama dengan saya ataupun ada juga yang ada dapat jawapan yang berbeza? Semua sama? Okey. Okey, jadi semua sama. Kita rehat 5 minit lah. Jam saya sekarang 9.05. Okey, 9.10 kita masuk balik. Okey, boleh ke tandas, boleh refill air. Siapa yang dah rasa lenguh-lenguh boleh bangun daripada kerusi dia, boleh round dulu satu sekolah. Satu sekolah pula. Satu rumah nanti boleh duduk balik. Okey, atas kerusi. Okey, nanti 9.10 kita jumpa balik. Okey, Afiq nak tanya soalan apa? Afiq nak tanya soalan apa? Boleh je tanya. Bonus pergi mana? Okey. Soalan yang baik kepada Afiq. Okey. Kita tengok yang bonus kan. Jadi bonus tu kita tak payahlah tolak. Okey, sekejap. Saya tengok bonus tu dekat soalan mana? A, B ataupun C? Yang B. Okey. Soalan B. Pendapatan tahunan Dr. Abu ialah 81,500. Termasuk bonus 12,200. Okey. Jadi bonus tu dia tak termasuk dalam pendapatan bercukai. Dia menderma sebanyak 1,600. Cukai yang dituntut oleh beliau ialah saya terlajak pula.
Okey, 1,600 kepada pasukan Harimau Malaya yang diluluskan oleh kerajaan. Okey, dia derma 1,600. Lepas tu diberi bahawa jumlah pelepasan cukai yang dituntut oleh beliau ialah 15,400. Okey, dia akan jadi macam ni. Pendapatan tahunan dia termasuk bonus. Okey, jadi 81,500 tu dah termasuk bonus. Okey. Jadi kita tak payah tambah dah lah. Dia memang dah termasuk dah dalam 81,500. Okey. Yang tu. Menjawab Afiq soalan tu? Okey, okey, cantik. Boleh rehat dulu. Nanti 9.10 kita masuk balik. Okey, lepas ni boleh je kalau macam nak buat matematik sambil-sambil bawa air. Saya pun bawa juga Milo ni. Dah sejuk lah. Sambil-sambil minum. Okey, sampai je tak kisahlah. Sebab dekat universiti pun nanti dalam kelas kita boleh makan je. Bila dekat universiti nanti. Tapi makan macam sausage nasi tu okeylah, janganlah pula makan nasi kan. Orang tengah belajar kita kaul nasi, makan yang tofu, tak boleh lah yang berat-berat, yang biasa-biasa saja. Lepas tu kena ingat dekat universiti nanti dekat library ada makanan dalam tu. Dekat sekolah tak boleh makan dalam library. Tapi dekat universiti nanti dalam tu ada Subway, dalam tu ada KFC. Tapi tak ada lah macam tu. Dia ada kedai-kedai yang kecil lah. Ada nasi lemak, ada porridge. Jadi kita boleh beli dalam Starbucks tak ada lah. Okay. Kopak lah duit kalau Starbucks. Starbucks boleh luar universiti. Shopping mall tak ada. Okay, shopping mall kalau dalam universiti dia akan ada macam tempat-tempat mall dia tu. Okay, siapa yang pernah masuk ke mana-mana universiti pun ada untuk dia generate income bagi universiti dan juga untuk student-student. Jadi nak rasa semua tu kena masuk universiti lah nanti. Saya dulu Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Universiti saya tu kalau dekat Perlis tu dia tak maju lah. Sebab tu lah kes COVID dekat Perlis 7, 8, kadang-kadang kosong. Sebab orang tak pergi ke situ. Sebab dia ada padi-padi ya. Masa saya datang tu movie pun tak ada. Okay. Supermarket yang paling besar Yawata masa saya datang tu. Nasi kandar dah lah. Kalau dekat Perlis dia banyak ketum lah, ketum. Ketum tu salah lah kalau ikut undang-undang Malaysia yang tu dianggap sebagai racun. Dia termasuk dalam akta racun. Okey. Saya pernah buat tuition percuma dulu masa saya dekat universiti, saya presiden anak kedah Universiti Malaysia Perlis lah. Atau antara program yang saya buat ialah tuition percuma untuk anak-anak Wang Ulu. Wang Ulu tu satu nama tempat di Perlis. Memang miskin lah dekat situ. Dia bukan orang muda saja salah guna dekat ketum tu dekat Perlis. Budak-budak sekolah pun 80% dia akan dah terlibat dengan ketum. Sebab ketum tu di Perlis dia dah jadi macam budaya. Saya buat tuition pun sambil-sambil meniarap tu budak-budak akan minum ketum. Sambil buat matematik. Dia tak campur dengan tebu lah. Masalah dia kalau dia ketum saja tak apa, tapi dia akan campur dengan racun rumpai sikit, dia akan campur dengan ubat nyamuk tu dia macam kecai kan, nanti dia masukkan dalam tu. Jadi akan ada efek lah. Perempuan lelaki sama ya. Boleh tengok nanti IG saya Cikgu Irwan.ptayu tu. Okey, cari belah-belah bawah sikit yang saya tunjuk gambar saya buat tuition tu. Boleh tengoklah budak-budak tu sambil menyarap macam mana apa semua. Okey ya. Jadi tak apalah, saya tambah lagi 1 minit. Okey, tambah lagi 1 minit rehat. 9.12 jam saja kita akan start. Izzat Jaltok tu mati kan? Okey, malam ni ada bola kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia kot. Okey, Malaysia lawan apa?
Bahrain ke? Bahrain dah lawan kan? UAE. Okey. Malaysia lawan UAE. Okey. Sebelum kita mula, lawan Chelsea dah lawan dah sebelum ni. Persahabatan. Okey, saya cerita yang tadi ada kawan kita disebabkan dia tunjuk Shaltok tu. Dulu-dulu tahun 80-an ataupun 70-an lah, saya tak pasti, Pesta Bola Merdeka. Okey, masa tu final Malaysia lawan dengan Singapura. Okey, Singapura. Jadi masa tu famous iklan Reset ataupun Shaltok, saya tak pasti. Dia macam ada tagline dia lah, tiada harapan lagi. Bila dia spray tu kena nyamuk tu, tiada harapan lagi. Nyamuk tu memang akan mati lah. Masa tu Malaysia ketinggalan. Okey. Malaysia ketinggalan dengan pukul 12. Okey, Malaysia ketinggalan dengan Singapura. Masa tu lawan kat Malaysia. Masa tu tak kira lah penyokong Malaysia, Cina, India, Melayu, Sikh, Sabah, Sarawak, semua bersatu lah masa tu. Okey. Lepas tu Malaysia dapat jaringan penyamaan. Lepas tu masuk lagi Malaysia leading 2-1. Lepas tu nak habis masa, Malaysia masuk lagi 3-1. Masa tu lah apa tu Malaysia, penyokong Malaysia dia sama-sama menjerit. Tiada harapan lagi dekat penyokong-penyokong Singapura. Saya tak main lah. Okey, saya pernah wakil juga sekolah bola sepak masa saya form 3. Saya back kanan. Tapi masalahnya saya simpanan sampai ke habis, tak pernah turun. Okey, masa latihan tu saya yang paling bersemangat, tapi setiap kali masuk tak pernah kena panggil dengan coach. Coach saya masa tu Ustaz Yusri, dia bekas pemain Kedah bawah 18 lah. Okey, kita sambung balik. Okey, semua buka muka surat 6. Okey, kita akan tengok cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ni dia berbeza daripada pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ialah pendapatan tahunan yang ditolak cukai. Baki itu ialah pendapatan bercukai. Untuk cukai tahunan ialah cukai yang dia kena bayar. Jangan tersilap pula itu. Term dia lebih kurang kan. Okey. Okey. Jadi kita buat cepat-cepat sebab ada yang mungkin dia nak relax. Nanti dia nak tengok bola pula kan. Macam saya pun esok saya kerja tapi saya tak ada kelas. Okey. Jadi bolehlah tengok bola malam ni kan. Sambil apa tu message crush ke apa. Okey, bolehlah. Okey, semua buka muka surat 6 Turn to page 6. Okey, sekarang kita ada contoh 4 ataupun example 4. Okey, semua ready ya? Tadi saya ambil gambar atau tak lagi ya? Ya, saya check ni. Okay, saya ambil yang sebelah sini sekejap. Okey, kita tengok pendapatan bercukai pula. Okey, yang ni kita kena rujuk jadual. Kena rujuk tabel yang saya bagi yang berkecuali tu. Siapa tak ada, tak apa, nanti saya akan tampal dekat depan ni. Okey? Okey, saya padam dulu yang ni. Okey, untuk cukai pendapatan kita kena rujuk tabel. Okey, tapi ada formula dia jugalah yang kita boleh guna. Okey. Contohnya income tax. Cukai pendapatan ialah income tax.
Okey, cukai dasar ni basic. Okey, basic. Okay. Tambahkan dengan cukai atas baki. Okey. Uh, Okey, yang ni sebenarnya dia sebaris saja. Okey. Sebaris, tapi sebab saya ruang tak cukup, saya buat ke bawah. Okey, sekejap saya tengok dalam grup parent. Okey, tak ada apa. Okey, jadi yang ini uh, tag rebate. Okey, kalau dalam bahasa Melayu dia disebut ribat. Okey, iaitu sebutan yang betul, ribat. Macam Perdana Menteri bila dia sebut bank dia tak sebut bank, dia sebut bank. Yang tu yang tepatnya dalam bahasa Melayu. Okey. Tapi saya selalu guna ataupun orang Malaysia selalu guna sebutan yang bahasa Inggeris lah, rebate. Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu dia sebut ribat. Okey. Satu saya nak pesan, nanti bila nanti kita akan ada kita dengar. Nanti dekat universiti kita akan ada pensyarah-pensyarah international lah, ada setengah tempat. Kalau saja engineering dia banyak pensyarah-pensyarah international. Jadi kena hati-hatilah dengan sebutannya tu. Contoh kalau pensyarah Pakistan dia tak boleh sebut precise, dia akan sebut prescient. Kita ingatkan persen kan? Itu ialah precise. Macam ada setengah pensyarah Melayu kita sebut ini dia terbang guna teknologi drone. Okey, dia akan kata salah, bukan drone, itu drone. Padahal tak ada apa-apa yang salah kan. Macam kawan saya dulu lah, saya sebut Milo, dia kata salah ni, kena sebut Milo, padahal benda yang sama je. Okey, jadi kita tengok contoh soalan. Okey, contoh 4. Okey, jadi formula. Nanti kita buat contoh yang kat sebelah kanan. Okey, kita tengok exercise 4.
Okey, untuk macam orang Islam di Malaysia, kita kena bayar juga zakat. Okey, zakat dia ada banyak lah. Zakat harta. Lepas tu kita ada juga zakat fitrah. Zakat fitrah tu yang kita bayar hari raya tu lah. Okey. Untuk orang Islam di Malaysia, zakat tu, okey, zakat dikecualikan cukai. Jadi boleh tolak. Okey. Okey, Malaysia lawan Perlis. Saya tak main lah. Saya cuma simpanan je masa sekolah dulu. Okey Jadi kita tengok dekat situ. Okey. Bila melibatkan zakat, kita boleh tolak. Okey, kita tak payah bayar dalam cukai kita. Okey, base kepada yang saya tunjuk tadi. Zakat yang ini. Okey, ini sekejap. Saya kena. Okey, semua boleh refer yang pendapatan pencukai. Yang siapa tak ada, saya akan lekat dekat sini, kat whiteboard. Sekejap. Saya 2 minit untuk saya lekat kat sini. Saya nak gunting stapler sekejap. Okey macam tak nampak Tapi semua dah print tak lagi yang ni? Dah print semua? Dah cetak? Untuk yang saya bagi yang berkecuali tu. Okey dah Okey, siapa yang tak ada boleh refer yang depan, siapa yang dah ada boleh refer yang dia dah print dah. Okey, belum. Okey, kalau Aspa belum, okey, Aspa tengok kat depan. Nanti bila dah print, okey boleh apply balik apa yang kita belajar hari ni, okey? Okey.
Okey, kalau kita tengok yang sebelah sana tu, cukai bagi 20,000 yang pertama. Okey, yang itu ialah cukai dasar. Okey, sekarang kita tengok pendapatannya berapa? Pendapatan dia ialah 34,600. Okey. Jadi kita cari dalam table kita 34,600 dia akan duduk dekat mana? Okey. Jadi dia akan duduk dekat sini lah. Antara 35,000 seringgit ni sampai ke 50,000. Okey, kita cuma fokus dekat sini saja. Okey, fokus dekat sini saja. Okey. Jadi cukai dasar dia kita cari 20,000 yang pertama. Okey. Jadi 20,000 yang pertama ialah oh sorry. Okey. Terima kasih Husna. Saya tersilap Jadi 4,600. Jadi dia akan ada antara 20,000 sampai 75,000. Okey. Okey. Jadi kita tengok dulu. 20,000 yang pertama. 20,000 yang pertama. Jadi jumlah dia kalau kita tengok dia ialah 150. Jadi cukai dia bagi 20,000 yang pertama ialah RM150. Okey, dapat tak? Macam mana nak cari 150 dalam jadual? Semua dapat Ada yang tak berapa jelas tak? Semua jelas? Okey, Syazah dapat. Yang lain? Dapat juga? Dapat tak dapat? Oh, semua dapat. Cantik. Okey. Okey Okey, yang itu ialah cukai dasar ataupun bagi 20,000 yang pertama. Okey, lepas tu pula kita ada cukai atas baki. Okey, cukai atas baki ni kita nak cari macam mana pula? Okey, kita buat macam ni. Kita buat step by step Macam mana kita nak cari cukai atas baki berikutnya? Dia akan duduk dekat sini. Okey, kita fokus kotak ni saja. Jadi kita kena tolak dulu. Dan okey tadi ada gangguan sikit sebenarnya. Jadi itulah masalah bila saya duduk seorang ni. Tapi saya dah biasa dah kat tempat ni. Dia ada macam bunyi pelik sikit lah, tapi tak apa, dah selesai. Okey, jadi kita tengok kat sini. Cukai atas baki berikutnya. Okey, kita ambil jumlah keseluruhan pendapatan bercukai dia tu.
Okey, kita tolakkan dengan 20,000 tadi. Kita nak tengok baki dia selepas tu berapa. Okey. Later, jadi kita akan dapat ialah okey, tak habis lagi. Sebab kita kena darabkan dengan okey, kita kena darabkan dengan ini. Rate ataupun kadar dia. Okey, sekarang kadar dia okey, 3%. 3%. Okey, kita kena darabkan dengan 3. Okey. Okey ya. Jadi agak-agak dapat berapa? Okey, mula-mula kita kena tolak dulu. Kita darabkan dengan 3%. Okey, ada banyak yang dapat 438. Okey, memang kita akan dapat 438. Okey, yang itu ialah cukai atas baki 438. Okey, sekarang kita nak tengok ribat dia pula. Okey, ribat dia ialah RM150. Okey. RM150 dan dia ada lagi satu point. Saya tak pasti saya letak tak dekat jadual tu. Okey, tolong buat kalau tak ada tolong macam buat nota sikit dekat table tu. Okey, kalau pendapatan dia 35,000 dan ke bawah, okey. Dia akan dapat ribat daripada kerajaan sebanyak 4%. Sebanyak 400. Okey. Apalah saya tulis. Okey. Kalau pendapatan dia jadi take note yang ini. Kalau pendapatan bercukai dia bawah 35,000. Okey, sekarang 34,600 bawah 35,000. Jadi dia layak dapat penambahan rebate ataupun ribat cukai dia sebanyak 400. Okey, jadi kita tambah lagi 400.
Jadi 150 daripada zakat dengan fitrah. Lepas tu 400 ialah pendapatan bercukai dia bawah daripada 35,000. Okey. Jadi semua faham kenapa 150 tambahkan dengan 400. Semua jelas kan dekat situ? Okey, Liana jelas, okey, Husna jelas. Yang lain pun saya rasa okey lah. Okey. Jadi sekarang ialah kita nak kira. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey, kita nak kira sekarang. Jadi saya turunkan dulu sekejap ini. Okey, kita akan buat calculation. Jadi kita akan dapat ialah okey. Okey, jadi saya guna warna dawat lain sikit. Cukai dasar. Okey, cukai dasar. Ni, cukai dasar 150. Okey, cukai atas baki. RM438. Okey, last kali kita kena tolakkan dengan rebate yang dia dapat zakat dengan tadilah rebate 400. Okey, ada yang ramai dapat 38 tadi kan, termasuk Amir Iskandar. Okey, jadi ini ialah cukai pendapatannya. Dia cuma bayar RM28 saja dekat negara. Dekat kerajaan. Kalau pendapatan dia 34,600. Pendapatan bercukai dia. Okey. Kenapa ideal tanya kenapa ribat kena tolak, bukan kena tambah ke? Okey, dia macam ni.
Sekarang dia ada duit ialah 34,600. Okey. Cukai pendapatan tu dia kena tolak duit dia. Jadi dia kena bayar cukai dasar, dia kena bayar cukai atas baki. Okey. Yang tu dia kena bayar. Rebate tu dia tak kena bayar. Jadi kita tak payah tolak lah. Sebab yang tu hak dia. Yang kita tolak tu yang kita bayar. Yang kita tak kena bayar kita tak tolak. Okey. Jadi zakat, rebate, itu tak payah tolak. Okey Jadi semua jelas tak contoh ni? Ataupun saya nak ulang lagi sekali. Semua okey Kita ada lagi 15 minit. Semua okey? Idea dah jawab dah okey. Yang lain? Okey, kalau okey, saya gantung lagi sekali yang table tadi. Cuba buat yang latihan dia. Kalau tak siap tak apa. Hari ni kita tak ada quiz. Okey, untuk kelas pertama kita tak ada quiz. Lepas ni kita akan ada quiz dalam quizzes. Okey, nanti dia akan generate terus jawapan pula. Generate terus markah, parent akan tengok terus markah anak-anak dia berapa. Bukan hari ni lah, nanti minggu depan. Bukan minggu depan, kelas yang kedua kita nanti, okey? Yang ni saya gantung balik. Okey, siapa yang tak ada table tu lagi boleh refer kat depan. Okey, kalau tak nampak nanti tanya saya. Okey, yang lain boleh sambung latihan. Okey, sambung latihan latihan 4, exercise 4 dekat muka surat 6 tu buat A, B, C, D. Okey, buat sampai D. Boleh juga refer buku teks muka surat 106. Okey, buat sekarang. Nanti kita bincang kalau sempat. Okey, buat dulu. Setakat mana yang mampu dalam masa lebih kurang 13 minit ni. Okey? Kalau ada apa-apa soalan nanti terus type dekat situ. Ataupun buka mic bagi tahu saya akan bantu. Yang tolak 150. Okey. Kalau dia tak ada, okey, dalam soalan kita contohlah yang 150 tadi kita tolak ialah zakat. Okey, kalau dalam soalan kita tak ada zakat, jadi tak payahlah tolak zakat. Jadi tak payah tolak 150. Okey, zakat tu pun dia tak semesti 150, dia ada juga jumlah-jumlah lain. Kalau tak ada zakat tak payah tolak zakat, okey?
Okey, ada lagi 12 minit. Nanti bila dah siap dah bagi tahu. Tapi yang ni makan masa sikit, tak apa. Nanti saya akan bagi jawapan, skema jawapan dalam grup parent. Okey, buat saja setakat mana yang mampu. Okey, untuk yang soalan 4A tu, zakat dengan fitrah dia bukan 150 dah. Jadi 360. Jadi kena tolaklah 360. Tapi tak payah tolak dengan 400. Sebab pendapatannya lebih pada 35,000. Empat A. 2,000. Okay, buat. Siapa dapat sama dengan IT 2,474 itu betul ya? Dah jelas suara saya. Okey, okey, sekejap. Tu yang IT yang jawab. Okey, betul ya. Nanti saya akan bagi skema. Okey, cuba buat yang B, C dengan D pula. Okey, untuk yang ni kita tak sempat nak bincang sama-sama. Tapi nanti kita akan bincang dalam next class, okey? Tapi malam ni saya akan bagi dulu skema jawapan. Nanti saya bagi dalam grup parent malam ni juga. Kita ada lagi 9 minit, mungkin sempat lagi nak buat. Untuk B. Kita dapat 167. RM167. Sama jawapan dengan idea. Okey. Nanti saya akan tunjuk dekat malam ni saya akan bagi skema. Tapi next class kita akan bincang juga satu persatu soalan ni. Okey, untuk yang soalan C pula, kita akan dapat RM7,519. Untuk soalan C. Okey, kita tunggu 8 minit lagi, kita dah nak habis dah. Okey, buat dulu. Kalau ada masa, ada soalan apa-apa terus tanya saya. Oh, dah habis dah, Adib. Okey, laju. Okey, Adib. Adib cek dulu yang fee RM7,519. Okey, yang last kali RM3,823.20. Kalau tak sempat apa nanti saya bagi skema. Oh, dua-dua betul. Okey, cantik-cantik. Mira pun betul. Okey Jadi kita tunggu kawan-kawan yang lain. Okey, dalam masa yang berbaki ni boleh nak tanya saya apa-apa selain daripada topik ni pun tak apa. Contoh dia nak tanya topik yang form ataupun topik selepas ni apa dia, boleh je tanya. Dalam masa kita ada lagi kurang 7 minit lah, kita ada 6 minit lebih lagi.
Tapi saya tak puas hati lah. Saya tak dapat masuk dalam kamera sebab nanti suara hilang. Apa nanti saya akan bincang dengan teknikal untuk buat macam mana. Kalau macam ada apa-apa soalan nanti contoh buat soalan yang cikgu sekolah bagi. Kalau tak faham, nanti boleh WhatsApp saya. Okey. Nanti boleh WhatsApp number yang saya bagi dalam grup parent tu, saya buat poster tu. WhatsApp snap gambar soalan, hantar dekat saya. Nanti saya tolong untuk bantu untuk buat soalan tu. Okey. Semua dah siap Ataupun siapa yang belum siap? Ada tak yang belum siap? Okey, boleh saya alihkan. Okey. Okey, kita ada lagi 3 minit lebih. Kita kena tunggu sampai pukul 10 kan. Boleh je saya nak habiskan awal tapi okey, yang dah siap pun apa? Okey, kita tunggu sekejap sampai pukul 10. Sebab macam saya dibayar gaji saya tu sampai pukul 10. Okey, parent-parent pun bayar dekat saya untuk ajar anak-anak dia sampai pukul 10. Kalau saya habis awal tanpa ada sebab-sebab munasabah tak best lah. Okey, jadi kita tunggu sampai pukul 10. Ada apa-apa nak tanya boleh tanya saya terus. Okey, Amir pun dah siap. Anani pun dah siap. Okey. Kelas ni memang laju lah saya rasa. Hadi ni yang saya ajar tu bang. Okey, Liana pun dah siap. Liana Patrisha macam student saya juga ni. Hadi atau saya tak pasti. Oh, Huda pun dah siap. Hadi ni bukan kelas saya dekat Putrajaya. Ada juga Hadi. Syaza dah siap. Fahana Bakis dah siap. Okey, cantik. Okey, kita ada 2 minit lebih lagi. Kita kena tunggu. Jadi ramai dah siap ni. Okey dah, Afiq dah siap. Liana, okey. Liana ada 2 ni. Wafi dah siap, okey. Sufi. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Ada lagi 2 minit lebih. Nanti pukul 10 saya kata left baru left. Okey. Sekejap. Bos saya minta ni. Kita saya kena ambil gambar yang penuh. Okey, sekejap. Okey, saya buat view semua sekali. Ini saya tutup sekejap. Terus. Alamak. Save chat.
Kamera ni. Okey, macam ni. Siapa yang boleh buka kamera sebab saya nak ambil gambar keseluruhan. Tapi kalau siapa yang memang tak boleh buka kamera tak apalah. Okey? Macam semua tak buka kamera ni. Okey, tak apa, saya ambil gambar. Okey? Guna kamera pula. Jadi saya akan ambil yang bukan yang depan ni. Okey, sebelum kita live Okey, jadi dah pukul 10 dah. Kalau tak ada apa-apa soalan dah, kita boleh live dulu. Nanti kita akan jumpa di kelas yang seterusnya. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih, Cikgu. okey. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.